Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh dengan barakah ini, alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam pengajian tafsir Al-Quran, pelita Al-Quran, iaitu membahaskan berkenaan dengan tafsir surah Al-Fatihah. Apa khabar semuanya? Para penonton sekalian, para penonton FB Masjid Al-Istighfar, saya doakan mudah-mudahan anda semuanya tergolong di kalangan orang-orang solehin insya-Allah, yang beriman, yang bertakwa. Di pagi yang penuh dengan barakah ini, Allah datangkan keberkatan pada umur kita, pada segala usaha kita, pengorbanan kita menjadi hamba yang soleh-solehah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita kembali kepada pengajian kita yang lalu. Alhamdulillah, pada pelajaran yang sudah telah kita membincangkan tentang beberapa kelebihan atau faedah dalam kita mempelajari ilmu tafsir. Kita dah bincangkan ada 6 poin yang utama yang kita bahaskan 3 sesi yang lalu. Hari ini merupakan sesi yang keempat. Jadi memang besar faedahnya bagi mereka yang mendalami ilmu tafsir. Pertama sekali, dari segi seni ilmu yang terdapat dalam Quran itu banyak. Kalau anda kaji, anda pelajari, anda mendalami, anda akan menguasai berbagai-bagai jenis pengetahuan. Dalam Quran saja, tajwidnya lain, ruqyahnya lain, ilmu tarannumnya lain, ya, tadarrusnya lain bila anda membacanya, dan juga yang terakhir, apabila anda mempelajari dan mendalami tafsir Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, pendekatan yang ada dalam ilmu tafsir ini, iaitu ketika anda membaca dengan baik, membaca dengan sejajar dengan apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaan anda akan jadi barakah, bacaan anda akan jadi pahala, pada setiap huruf akan mendatangkan pahala yang banyak. Bukan itu saja, apabila anda membaca dan anda ada inisiatif untuk mendalami ilmu tafsir, maka anda dapat kefahamannya. Jadi double anda punya pahala ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayat. Dan kalau sekiranya anda dapat rezeki taufik, anda dapat mengamalkan apa yang anda pelajari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita belajar ni tuan-tuan. Kita nak belajar, kita nak memahami, kita nak mendalami, nak hayati, lantas kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari. Maka itulah yang digalakkan oleh seluruh umat Islam bila mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, harus pasangkan niat untuk kita mengamalkan apa yang kita belajar. Sebab bukan semua orang boleh mengamalkan apa yang kita belajar. Bukan semua orang boleh mengamalkan, boleh buat apa yang dia pelajari. Kadang-kadang dia tahu, kadang-kadang dia memahami, kadang-kadang dia dapat hidayat berupa hukum ahkam yang Allah jelaskan, tetapi belum tentu dia dapat laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita hendak di sini yang paling penting apa? Amal.
Amal itu paling mustahak. Sebab ilmu tanpa amal sama seperti pokok yang tidak ada buah-buahan yang tak boleh dimanfaatkan sama sekali. Jadi kita nak jadi sebagai sebatang pokok yang berbuah, yang boleh menghasilkan buah-buahnya itu tadi kepada orang-orang ramai, yang boleh mengambil, yang boleh memetik, yang boleh memanfaatkan, memakan buah daripada pohon yang bermanfaat itu tadi. Baik. Jadi di samping itu juga memudahkan lagi kefahaman. Dengan kita mempelajari ilmu tafsir, kita dapat memudahkan lagi kefahaman kita dari sudut hukum ahkam. Jadi dalam Quran ni ada macam-macam hukum ahkam, yang wajib, yang lain, yang haram, yang sunnah, yang makruh, yang mustahab, yang sah, yang tidak sah dan sebagainya. Itu hukum ahkam. Itu dari sudut hukum ahkam. Kemudian kita juga akan mendalami sebuah cerita. Sebab dalam Quran ini 1/3 dari Quran itu adalah cerita-cerita. Apa yang berlaku pada zaman silam, di mana kita boleh mengambil pelajaran dan pengajaran daripada cerita-cerita yang terkandung dalam Al-Quran. Supaya kita akan memilih untuk menjadi orang yang positif. Di samping Allah menceritakan juga tentang gambaran orang-orang yang negatif. Orang-orang yang ingkar, orang yang kufur, yang murtad, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak jadi ciri-ciri, apakah ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa, semuanya ada di dalam Al-Quran supaya kita dapat memperbaiki diri kita. Kemudian di samping itu juga, yang kelima ialah untuk memudahkan daya penghafalan. Sebab bila kita fahamkan cerita, kita akan mudah untuk menghafal. Ya. Jadi bila kita mudah untuk menghafal, dan kita dapat mudah untuk mengamalkan dalam ibadah solat kita. Sebab itu kita harus niat untuk bila kita dapat mendalami, kita dah niatkan untuk mudah-mudahan apa yang kita pelajari ayat-ayat Allah Ta'ala ni, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan daya penghafalan supaya dapat menghafalnya dan dapat kita amalkan ketika dalam ibadah solat kita. Dan yang terakhir, untuk kita dapat mempraktikkan dan mengajarkan, supaya kita dapat mengajar kepada orang yang tidak tahu. Bukan semua orang yang bernasib baik dapat belajar ilmu tafsir, tuan-tuan. Ilmu tafsir di mana-mana saja ada. Tetapi bukan senang, bukan mudah Allah nak putihkan hati kita supaya kita berjinak dengan ilmu tafsir Quran yang kita pelajari sekarang ini. Ya. Jangankan cakap ilmu tafsir, kadang-kadang ilmu fardu ain pun orang tak berminat nak belajar. Tapi namanya orang Islam. Nak jadi orang yang beriman, nak jadi orang bertakwa, tetapi belajar agama sangat dingin. Apa yang ada dalam jiwa mereka. Jangan kata nak belajar tafsir lebih tinggi daripada ilmu fardu ain. Jadi bila anda dapat belajar ilmu fardu ain, menguasai ilmu fardu ain, ditambah lagi ilmu tafsir, mudah-mudahan taraf keilmuan kita akan bertambah-tambah, tuan-tuan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah 6 pendekatan dalam kita mempelajari ilmu tafsir. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan, bila kita sibukkan diri kita, disuruh untuk menyibukkan diri kita dalam Quran, kita disuruh untuk sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran, sebab Al-Quran tu segala-gala dalam kehidupan kita. Al-Quran itulah tempat kita mengadu, tempat kita berbicara dengan Allah. Quran itu juga tempat kita mendapat ilmu dan hidayah, tempat kita bermunajat, mencari memperbaiki diri kita, dan untuk mendapatkan keselamatan. Yang paling penting ialah keselamatan di dunia dan di hari akhirat. Jadi rugilah, tuan-tuan, kalau siapa yang tak menyibukkan diri dia dengan Al-Quran, tak membaca Quran, sudah tak membaca, tak mendalami, sudah tak mendalami, nak menghayati, apalagi nak mengamalkan. Kita tak nak jadi seperti orang-orang, kita kata Bani Israel, yang di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyatakan dalam surah Al-Hadid dalam ayat 16, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'nil ladzina kafaru an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba man qila fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Baik, jadi itulah kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kata apa? Belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah kepada kebenaran
yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ayat tadi ni Allah Ta'ala tujukan kepada orang-orang Bani Israel dahulunya telah menerima kitab Zabur, telah menerima kitab Taurat, kitab Injil, ya, tetapi mereka sayang. Kitab itu sudah Allah Ta'ala turunkan secara turun-temurun daripada satu nabi ke satu nabi yang lain. Tetapi sayang tidak ada di antara mereka yang sedikit saja yang ambil berat tentang wahyu-wahyu Allah. Tetapi kebanyakan mereka semua hidup dengan keduniaan mereka. Mereka lupa dengan ayat ini, dengan kitab-kitab yang Allah Ta'ala pernah turunkan itu, sebenarnya boleh menjadikan sebagai pendorong, pedoman dalam hidup mereka. Mereka tidak memperdulikan kitab-kitab Allah. Dan akhirnya jiwa mereka menjadi keras. Kenapa? Sebab hidup mereka ni hanya tujuan kepada keduniaan semata-mata. Jadi mereka tak mengambil berat dengan ilmu yang Allah Ta'ala sudah sediakan turun-temurun daripada zaman satu nabi ke satu nabi, satu nabi ke satu nabi, dan akhirnya mereka hidup dalam keadaan jiwa dan hati yang keras, tidak dapat menerima ajaran Allah Ta'ala dengan tepatnya. Ya. Jadi sebab itu kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita telah diamanahkan untuk memelihara dan menjaga kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang merupakan kitab khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak menangani, tidak membaca dan tidak mengamalkan, siapa lagi nak mengamalkan, tuan-tuan? Sebab itu Allah Ta'ala kekalkan Quran sampai hari kiamat. Manakala kitab-kitab yang lain, Allah Ta'ala tidak mengekalkannya. Tidak menunjukkan bahawa apa? Bahawa kitab ini adalah bersifat komprehensif, yang bersifat komplit, tuan-tuan. Dan rugilah kalau kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, tetapi kita tak mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu satu kerugian yang besar bagi kita. Dan kita pun dah tahu segala ilmu yang berlaku dalam dunia ni yang dikaji oleh orang-orang alim, orang-orang cendekiawan, semuanya sumbernya daripada tidak lain tidak bukan ialah Al-Quranul Karim. Sebab itu kita kena tangani. Sampai ulama mengatakan, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, para ulama telah sepakat bahawa ilmu tafsir termasuk daripada ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya apa? Kalau semua tak belajar, semua berdosa. Tapi kalau satu orang belajar, yang lain gugur dosa. Tapi kita jangan ikut skop satu dunia. Kalau anda ikut skop satu dunia, anda tak payah belajar. Tapi anda ikut skop dalam keluarga. Dalam keluarga, ada tak yang belajar ilmu tafsir? Kalau ada yang belajar ilmu tafsir, tak mengapa. Tapi kalau tidak ada satu pun yang belajar ilmu tafsir, takut-takut satu keluarga boleh menjadi satu dosa. Sebab mempelajari ilmu tafsir, hukumnya fardu kifayah. Tapi bukan skop hanya kita kata seluruh umat Islam dan dunia, tapi kita kata skop dalam keluarga. Kita cuba ambil skop dalam keluarga supaya jangan ada di antara ahli keluarga kita yang satu pun tak mendalami ilmu tafsir Al-Quran. Jadi setidak-tidaknya kalau tidak bapa yang belajar, ibu yang belajar. Kalau bapa ibu tak belajar, setidak-tidaknya anak yang belajar. Kalau ada datuk tinggal sama-sama, datuk belajar. Ya, kalau misalnya kata jangan sampai satu orang tak belajar. Ini walaupun sebagai ilmu tambahan untuk upgrade pengetahuan kita, tetapi dia punya mustahak dia punya faedah dia dunia akhirat, tuan-tuan. Ya. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah pada hari ini insya-Allah kita akan mendalami ilmu tafsir surah Al-Fatihah. Baik, anda semua ada di depan anda tafsir surah Al-Fatihah? Baik, kalau anda di depan anda terdapat surah Al-Fatihah, mari sama-sama kita akan baca beramai-ramai. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati dengan pengajian tafsir kita pada hari ini. Allah Ta'ala berkati kita insya-Allah, dan dijadikan setiap bacaan kita pahala. Jadikan setiap bacaan kita akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita akan dapat faedahnya. Ya, kita akan dapat mengamalkan dengan apa yang kita pelajari. Jadi mari sama-sama kita belajar dulu sebelum kita mendalami terjemahan dan tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat baca sama-sama surah Al-Fatihah. Mari sama-sama pada hari ini kita mengkaji terjemahan dan tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memerintah di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah, kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan mereka yang telah Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Ya Allah, terimalah, sahutlah doa kami, perkenankanlah permintaan kami. Sadaqallahul Azim. Jadi kalau kita lihat surah Al-Fatihah ni tuan-tuan, dia punya keunikan dia, awal pertama, ayat pertama dalam surah ini ialah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Sedangkan kalau kita lihat di Quran, di surah-surah yang terdapat dalam Quran, melainkan surah Taubah, basmalah tidak termasuk daripada ayat pertama. Kan? Bila anda cek Quran, betul tak? Cuma dalam surah Fatihah saja Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Jadi bila kita nak baca surah Al-Fatihah ni, hendaklah didahului dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi, sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau kita dengar imam baca Fatihah, imam akan apa? Imam akan baca, kalau dia mazhab Syafi'i, dia akan baca Bismillah dengan jelas. Dan ada imam dia tak baca Bismillah dengan jelas, dia akan baca Bismillah dengan pelan. Dalam mazhab Syafi'i dia baca Bismillah dengan kuat. Kenapa? Sebab basmalah ini termasuk daripada ayat-ayat surah Al-Fatihah. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, anda akan lihat di situ ada 3 perkara. 3 perkara yang terdapat dalam surah ini. Apa dia? Pertama sekali, ianya merupakan ayat pujian.
ayat-ayat pujian. Allah memuji dirinya. Allah memuji zatnya yang suci. Dengan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, termasuk ayat keempat. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, yang memerintah di hari pembalasan. Ini semua adalah merupakan ayat pujian. Kemudian yang kedua, dalam surah Fatihah ini mengandungi ayat munajat. Mana munajatnya? Di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami sembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ini munajat. Makna munajat ni apa? Bila kita nak minta sesuatu pada Allah, kita kena memuji Allah dulu dan kita bermunajat dulu. Istilahnya macam seolah-olah kita mengampu Allah, tapi mengampu dengan ikhlas. Mengampu Allah dengan ikhlas, mengampu Allah secara lidah dan hati. Bukan berpura-pura, seolah kita mengampu orang lain, kita berpura-pura. Mulut saja mengampu tapi hati menyampah, ya. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mengampu ni mengampu dengan ikhlas, dengan jujur, secara lisan maupun secara hati. Memang inilah realitinya. Kepada Engkaulah kami menyembah, kepada Engkaulah kami minta tolong. Jadi sembah dulu baru minta tolong. Ibadah dulu baru kita minta permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita minta tetapi kita tak ada ibadah. Ini dalam surah Fatihah sini saja kalau kita lihat suatu pengajaran yang penting yang kita dapat di sini, di mana Allah, kalau kita nak minta sesuatu pada Allah, harus kita banyak memuji Allah Ta'ala terlebih dahulu, lakukan ibadah, persembahkan sesuatu untuk Allah, baru kita minta, baru tembus permintaan kita. Dan yang kita nak minta dalam surah Al-Fatihah ni apa dia? Ni dia. Ayat ke-6 dan ke-7, itulah doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang yang Kau murkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Ini doa kita ni. Walaupun surah ini 7 ayat banyaknya, tetapi penghuraian sangat luas, tuan-tuan. Jadi inilah, kita dah fahamkan dari sudut terjemahan, dan hari ini kita nak cuba fahamkan dari sudut tafsirannya pula. Kalau kita lihat pada huraiannya di muka surat 26, dalam surah Al-Fatihah ni, surah ini dinamakan surah Al-Fatihah atau pembukaan kerana ia merupakan surah yang pertama dalam susunan surah di dalam Quran. Selain daripada nama Al-Fatihah, ada lagi yang beberapa nama yang lain yang diantaranya. Okey. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak bincang tentang beberapa nama dalam surah Al-Fatihah, saya nak kemukakan kepada anda beberapa kelebihan dulu. Apakah kelebihan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah sebelum kita nak kenal surah Al-Fatihah tu dengan lebih dalam lagi. Dan dalam huraian di sini dia kata apa? Surah Al-Fatihah ini dengan maknanya Al-Fatihah diambil perkataan Fatahah. Fatahah ni telah buka. Sesuai surah ini diletak di awal surah yang pertama dalam Quran sebagai surah pembukaan. Al-Fatihah. Surah pembukaan. Padahal surah Al-Fatihah ni bukan surah yang pertama diturunkan. Itu dah terkemudian. Tapi surah Al-Fatihah ni dipilih untuk diletakkan tempat yang paling depan sekali di kalangan surah-surah yang lain. Ya. Jadi surah Al-Fatihah ni ialah, makna Fatihah ni ialah surah pembukaan. Kenapa dinamakan surah pembukaan? Sebab dia menjadi pembuka kepada pembacaan surah-surah yang lain, ya.
Baik, di sini saya nak terangkan dulu sebelum kita nak fahamkan tentang makna Al-Fatihah ni. Saya nak terangkan kepada anda tentang keutamaan dan keistimewaan surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ini dia terdiri daripada 7 ayat yang diulang. 7 ayat yang diulang terus-menerus dalam Al-Quran atau disebut Sab'ul Mathani. Bagi mazhab Maliki, Al-Fatihah terdiri daripada 6 ayat tanpa basmalah macam saya katakan tadi. Mazhab Imam Malik mengatakan Fatihah cuma hanya 6 ayat saja. Itu dikira daripada apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kira 6. Dia tak kira daripada bismillah. Ini mazhab Maliki. Tetapi dalam mazhab Syafi'i macam saya katakan tadi, basmalah termasuk satu daripada ayat surah Al-Fatihah. Sebab tu dikira 7 ayat. Surah Fatihah ini menjadi suatu keistimewaan kerana pembukaan kitab Al-Quran disebut dengan Ummul Quran. Nanti kita akan belajar beberapa nama Al-Quran tu ini. Dia salah satu daripada nama Quran dalam surah Al-Fatihah inilah Ummul Quran. Apa makna Ummul Quran? Ibu Al-Quran. Walaupun dia tak berapa panjang, tak berapa pendek, tetapi dengan kedudukan di 7 ayat ini boleh menjadi ibu kepada seluruh surah-surah yang lain. Surah ini diturunkan di Makkah atau disebut sebagai surah Makkiyah. Surah ini merupakan surah terbaik daripada 114 surah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam ada 114 surah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang terbaik sekali apa? Surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini memiliki 139 huruf dan 25 kata. Ini yang ada dalam surah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita nak bincangkan dari sudut keutamaan. Apa keutamaan pada surah Al-Fatihah? Ada 5 keutamaan. Ya. Pertama sekali, surah Fatihah ini menjadi syarat sahnya sembahyang. Surah Fatihah ini menjadi syarat sahnya sembahyang. Salat seseorang itu tidak menjadi sah kalau anda tidak baca surah Al-Fatihah. Jadi salat seorang tidak membaca surah Al-Fatihah atau pembuka Quran, maka salatnya tidak dikirakan sah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Atau kama qala, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi itu sebab kalau kita lihat apa juga jenis sembahyang, baik sembahyang wajib, sembahyang fardu kifayah seperti sembahyang jenazah maupun sembahyang sunat-sunat yang lain, mesti dibaca surah Al-Fatihah. Atas sembahyang jenazah tak ada rukuk sujud pun kena baca Fatihah. Jadi apa solat wajib membaca Fatihah. Kalau anda tidak membaca surah Al-Fatihah dalam solat anda baca surah yang lain, maka tidak sah anda punya solat. Dan tidak itu dikira sebagai suatu solat. Jadi Fatihah ni adalah surah penting yang mesti dibaca bukan hanya rakaat pertama dan wajib dibaca juga pada setiap rakaat. Kalau 4 rakaat, 4 surah Fatihah tu nak dibaca 4 kali. Kalau saya kata 3 rakaat, 3 kali. 2 kali, tetap 2 kali baca Fatihah. Berarti setiap rakaat. Itu menjadi keutamaan pada surah Al-Fatihah. Yang kedua, surah Fatihah ini adalah surah yang paling agung diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Keagungan surah Al-Fatihah tidak ada bandingannya baik dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran itu sendiri. Surah ini disebut merupakan induk dari segala surah di dalam Al-Quran. Sebab disebutkan sebagai Ummul Kitab.
Keagungan surah Al-Fatihah disebut dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi kita kata surah Al-Fatihah ni Allah Ta'ala jadikan surah Fatihah ini khusus kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan surah Fatihah ini tidak ada dalam kitab-kitab yang lain. Tidak ada dalam kitab-kitab yang lain. Dia merupakan satu surah yang tersendiri. Sebab itu kalau kita lihat solatnya orang orang Yahudi, orang Nasrani, agama-agama Samawi ni, mereka tak ada surah Fatihah, melainkan kepada kita saja ada. Kalau dulu orang-orang Bani Israel kan yang beriman kepada nabi-nabi mereka, mereka tentunya ada solat. Tetapi solat mereka ada surah Fatihah tak? Tidak ada. Surah Fatihah itu hanya ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah surah khusus, hadiah Allah kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi hadiahkan kepada kita untuk membacanya. Sebab itu besar fadilatnya tuan-tuan. Fatihah ni memang besar sekali fadilatnya. Dalam satu hadis kalau kita lihat, pernah satu ketika Rasulullah berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nabi bersabda kepadanya, "Maukah aku ajarkan kepadamu satu surah yang tidak diturunkan di dalam kitab Taurah, Injil dan Zabur. Dan dalam Quran juga tidak ada yang sepertinya." Kemudian Ubay menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yakni diresponlah, dia naklah. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Bagaimana kamu membaca saat solat?" Maka perawi mengatakan, maka Ubay membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurah, Injil, Zabur dan di dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku." Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis serupa juga disampaikan daripada Anas bin Malik dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Jadi kat sini nak menunjukkan kepada kita surah Al-Fatihah ini satu ayat yang special, hadiah Allah kepada Nabi yang tersendiri. Memang kita katakan dia termasuk dalam Quran, tetapi dia yang tersendiri di mana maklumatnya, kandungannya, isinya tidak terdapat dalam empat kitab. Tidak terdapat dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Sampai Nabi kata Quran pun tak ada yang sepertinya. Maknanya kalau kita cari surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah apa saja, isi yang seperti mana dalam surah Al-Fatihah tidak ada. Dia tersendiri. Dan ini hadiah Allah kepada baginda. Jadi bila Nabi cakap dengan Ubay, "Kau nak tak? Kalau aku bacakan satu surah, dia lebih baik, lebih utama, lebih afdal, yang tidak ada dalam kitab-kitab yang lain." Ubay kata, "Aku nak." "Apa dia ya Rasulullah?" Ni Nabi bacakan surah Al-Fatihah. Dan setelah itu barulah dia baca, dan ini akhirnya menjadi ulang-ulangan setiap rakaat. Itu sebab dikatakan 7 ayat yang berulang-ulang. Apa maksud 7 ayat berulang-ulang? Maknanya ayat ini akan diulang baca setiap satu rakaat ke satu rakaat. Satu rakaat ke satu rakaat, satu waktu ke satu waktu solat. Satu solat kepada solat-solat yang lain. Fatihah ini menjadi amalan bacaan. Jadi dengan adanya surah Al-Fatihah dibaca dalam solat, ini menunjukkan suatu kelainan antara solatnya umat Nabi dengan umat-umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain. Itu dia. Jadi kalau kita baca dengan bacaan surah Al-Fatihah ni tuan-tuan, berarti apa? Oh, ini solatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini untuk membezakan antara umat-umat yang terdahulu yang sembahyang yang diajarkan oleh Nabi Rasul mereka, ini berbeza dengan apa yang kita amalkan. Pelaksanaan tu ada. Pelaksanaan tu salat tu ada.
Tetapi berbeza dengan umat Nabi Muhammad SAW kerana ada kelebihan surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah mesti nak betul, tuan-tuan. Lepas tu ada ulama' ajar surah Al-Fatihah ni, dia ada 3 cara bacaan. 3 cara bacaan. Macam tadi saya kata, kerana ada 3 bahagian kan? Bahagian pujian, bahagian munajat, dengan bahagian doa. Itu sebab boleh dibaca dengan 7 kali nafas, boleh dibaca dengan 3 kali nafas, dan boleh dibaca dengan 1 nafas. Bagi siapa yang ada kemampuan. Ya. Jadi, surah Al-Fatihah boleh baca dengan 7 kali nafas, itu yang paling afdal bila kita berhenti setiap ayat. Kita berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim. Ayat ketiga. Maliki Yaumiddin. Ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu 7 nafas. Kemudian kalau yang 3 nafas macam mana? Ada bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Itu 1 nafas. Kemudian nafas yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 1 nafas. Yang ketiga sampai habis. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini 3 nafas yang ketiga. Tapi kalau anda ada kemampuan, anda bacanya dengan 1 nafas. Kira-kira boleh tak? Mampu ke tidak? Mampu tak baca 1 nafas? InsyaAllah boleh, tetapi tak bolehlah baca dengan secara tartil. Tak bolehlah baca dengan cara tahqiq. Tadwir pun susah juga, melainkan anda baca secara hadar. Jadi macam mana caranya? Saya cuba tuan-tuan, saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Jadi perlukan pernafasan yang lebih, tuan-tuan. InsyaAllah kalau anda boleh latih, anda rajin berenang, insyaAllah anda akan dapat. Ini baca Fatihah 1 kali nafas tu kalau sesuai, kalau kita baca solat tarawih. Kalau kita baca solat tarawih, kita boleh baca. Pasal biasa solat tarawih kan dia nak, bukan kata nak cepat sembahyang, tetapi dia nak membaca yang surah yang panjang, tapi dia baca dengan 1 nafas, tapi dengan memelihara makhraj, dengan memelihara tajwid dan sebagainya. Itu paling mustahab, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nampaknya masa kita tak mengizinkan, hanya inilah dapat kita bicarakan pada hari ini. InsyaAllah nanti akan datang, kita akan sambung lagi pembicaraan kita akan datang pada Senin. Jadi kita akan sambung tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Jadi pada hari ini, anda baru dapat 2 perkara. Pertama tadi apa? Surah Fatihah dipilih menjadi surah sebagai pembuka surah-surah yang lain. Dalam Al-Quran, diletak yang paling depan sekali. Sampaikan, kalau siapa yang beribadah kepada Allah, khususnya sembahyang, tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sahlah sembahyangnya atau salatnya. Yang kedua, kerana surah Al-Fatihah ini adalah hadiah daripada Allah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi hadiahkan kepada umat untuk menjadi bacaan pada setiap kali kita bersolat dengan diulang-ulang. Daripada 1 rakaat ke 1 rakaat, 1 solat ke 1 solat, Fatihah tidak boleh diabaikan, diketepikan.
dan anda baca surah-surah yang lain. Jadi ini adalah suatu dua kelebihan yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Di masa akan datang kita akan sambung berkenaan dengan fadilat yang lain pula selain daripada apa yang kita dah lamin dalam perkara ini. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas pengorbanan masa anda. Jadi mudah-mudahan Allah berkati hidup anda, insya-Allah. Allah berikan kita taufik dan hidayah dan menjadikan surah Fatihah ini sebagai amalan dalam kehidupan kita seharian. Dalam apa jua masalah yang kita hadapi, kita yakinlah dengan surah Al-Fatihah. Kita bermunajat dengan Allah, kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan dia akan menjadi obat dalam kehidupan kita secara zahir dan batin. InsyaAllah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi pada masa akan datang. Aku qauli hadza. Sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama kita akhiri bacaan tasbih kafarah dengan surah Wal Asr. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.